Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Lin Zack dari Akademi YouTuber Malaysia. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu tahun 4 saya. Baiklah, seperti yang dapat anda lihat, sekarang kita berada di kemahiran membaca teks dan melengkapkan peta bulatan. Tajuk pada hari ini, Perihal Penderma Darah. Anda boleh rujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 4, halaman 23. Standard kandungan 2.3 membaca dan mengapresiasi karya sastera dan bukan sastera. Seterusnya, standard pembelajaran 2.3.1 membaca dan menganalisis kandungan teks karya sastera dan karya bukan sastera. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, di akhir PDP, anda murid akan dapat membaca dan menganalisis kandungan teks karya bukan sastera. Kriteria kejayaan pembelajaran kita pada hari ini, anda murid dapat menyatakan maklumat pada teks. Seterusnya, aktiviti kita pada hari ini, anda dikehendaki membaca teks dan melengkapkan peta bulatan. Seperti yang cikgu katakan tadi, anda boleh rujuk halaman 23. Perihal penderma darah. Puan Nurul membawa anaknya Nazri yang demam ke klinik. Nazri terpandang poster syarat-syarat penderma darah. Dapatkah anda lihat poster syarat-syarat penderma darah? Jom kita cuba baca atau lihat info atau maklumat yang terdapat dalam poster syarat-syarat penderma darah. Syarat-syarat penderma darah. Seorang penderma darah perlu memenuhi beberapa syarat sebelum dibenarkan menderma darah. Pertama, mereka perlu berumur antara 18 hingga 60 tahun. Selain itu, mereka juga perlu bebas daripada penyakit kronik. Apa itu penyakit kronik? Penyakit kronik merujuk kepada sebarang penyakit yang berlanjutan lebih dari 3 bulan dan juga mengganggu kehidupan harian seseorang. Contoh penyakit kronik ialah masalah jantung, penyakit kencing manis, kegagalan buah pinggang, masalah paru-paru, penghidap kanser dan juga masalah darah tinggi. Antara syarat-syarat penderma darah pula, penderma darah juga perlu makan dan mendapat rehat secukupnya supaya tidak lemah semasa menderma darah. Mereka yang baru mengambil alkohol serta ubatan berjadual tidak dibenarkan menderma darah. Baiklah murid-murid, seperti yang telah cikgu nyatakan tadi, anda perlu membaca teks dan seterusnya melengkapkan peta bulatan. Kita telah pun membaca teks pada halaman 23. Sekarang tiba masanya anda melengkapkan peta bulatan. Seperti yang dapat anda lihat, ini ialah peta bulatan. Seperti yang anda nampak, ini adalah peta bulatan mengenai syarat-syarat yang perlu dipatuhi oleh seorang penderma darah. Kebiasaannya, anda boleh dapat atau ketahui syarat bagi penderma darah di poster, media sosial, risalah mahupun surat khabar. Jom kita kena pasti semula ataupun semak semula antara syarat penderma darah. Jom kita kena pasti semula antara maklumat ataupun syarat bagi seorang penderma darah. Seorang penderma darah perlu memenuhi beberapa syarat sebelum dibenarkan menderma darah. Pertama, mereka perlu berumur antara 18 hingga 60 tahun. Selain itu, mereka juga perlu bebas daripada penyakit kronik.
Pendema darah juga perlu makan dan mendapat rehat secukupnya supaya tidak lemah semasa mendema darah. Mereka yang baru mengambil alkohol serta ubatan berjadual tidak dibenarkan mendema darah. Baiklah murid-murid, nampaknya maklumat ataupun info untuk peta bulatan kita telah pun lengkap. Anda dikehendaki salin ataupun lakar semula peta bulatan ini dalam buku latihan anda. Anda boleh rujuk peta bulatan yang cikgu telah siapkan ini. Jadi, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harapkan agar pembelajaran kita pada hari ini menarik dan bermanfaat. Dan sekiranya anda rasa pembelajaran kita hari ini menarik, sudi-sudikan tekan butang like. Tinggalkan komen anda agar cikgu tahu yang anda pernah datang singgah ke channel cikgu. Tekan butang butang yang berwarna merah tu. Butang subscribe. Kalau dah berwarna kelabu, jangan tekan lagi. Kalau merah, anda tekan. Sekiranya ia telah bertukar berwarna kelabu, sudi-sudikan tekan butang share dan kongsikan dengan rakan-rakan anda yang lain agar manfaatnya dapat bersama-sama. Akhir sekali, cikgu ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua yang sudi belajar dengan cikgu di channel Simply Being Linzek. Akhir kalam daripada saya, Cikgu Linzek. Hidup berilmu dikongsi bersama untuk manfaat kita semua. Assalamualaikum dan bye.